Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keizinan kepada kita bersama untuk sekali lagi bertemu pada malam ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pembacaan kitab Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i jilid yang pertama, yang mana kita sudah pun nak sampai kepada penghujung tajuk. Sekarang kita masih lagi di dalam tajuk Salat Istisqa. Lepas ni kita akan masuk bab salat janazah, kemudian habislah. Sampai kepada peringkat last sekali ziarah kubur. Itu habis. Habislah. Baca kitab apa lagi kan? Dah masuk kubur. Baik. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita Imam bila dia masuk di dalam solat sunat istisqa. Welcome sahabat daripada Foresight. Tak perasan tadi nak kenal Ra'i kan ni sahabat ni. Baik. Dia macam mana Nabi buat? Nabi terbalikkan serban. Serban tu Nabi terbalikkan, yang atas ke bawah, bawah ke atas, kiri kanan, kanan kiri. Kita buat juga kan. Bila khatib buat macam tu, bila imam buat macam tu, terbalikkan serban tu, kita pun buat. Sebab adalah hikmah ada sebaliknya. Apa yang Nabi buat, kita jangan tanya kenapa Nabi buat. Ada sebab Nabi buat. Saya dah pernah cerita dulu, Abdullah ibn Umar, dia di dalam perjalanan daripada Madinah pergi ke Mekah. Kan? Sampai je ke satu tempat, dia akan berhenti. Dia pusing, dia pandang ke satu tempat. Dia pusing ke kanan, dia pandang. Dalam beberapa ketika, dia teruskan perjalanan balik. Sahabat tanya, apa yang kau buat tadi? Tiba-tiba kau berhenti, kau pusing. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kat tempat ni, kata Abdullah bin Umar, sampai kat tempat ni Nabi buat macam mana yang aku tunjuk pada kamu tadi. Sebab apa? Wallahu alam. Tapi bila Nabi buat, aku buatlah. Maknanya kita ni apa yang Nabi buat jangan banyak sangat tanya. Kenapa Nabi buat begitu? Kenapa Nabi buat begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Ada sebablah Nabi buat tu. Bila kita buat apa yang Nabi buat, dapat pahala. Itu je. Kan. Jadi khutbah yang kedua masuk je sepertiga, Nabi pusing serban dia. Kita disunatkan buat begitu. Dia cakap apa sini? Orang ramai juga sunat membalikkan selendang mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Orang perempuan tak payah terbalik selendang orang perempuan, jadi apa pula kan? Terbalikkan selendang. Dalam hal ini sunat bagi khatib membanyakkan istighfar, berdoa, bertaubat, merendah diri dan bertawassul dengan orang yang saleh dan yang bertakwa. Hujan ini kita minta sebab kemarau yang panjang. Bila kemarau yang panjang maknanya panas yang bersangatan. Bila panas yang bersangatan, banyaklah penyakit, banyaklah suasana yang tidak diingini berlaku, tidak ada makanan, tidak ada zat, air tentu tak ada lah. Jadi kita sebagai orang Islam yang beriman, kembali kepada Allah. Bukan kita duk menyungut.
Bukan kita duk memberontak, bukan kita duk menyalahkan orang lain, menyalahkan itu, menyalahkan ini. Saat ini yang terbaik dan yang Nabi buat ialah beristighfar. Istighfar ni apa? Banyakkan beristighfar. Banyakkan istighfar, banyakkan berdoa, banyakkan bertaubat. Istighfar ni apa? Mengakulah yang kita ni salah dengan Allah. Mengakulah yang Allah itu maha besar, maha agung. Minta ampunlah dengan Allah. Kemudian berdoa, mintalah kepada Allah, panas ni dah banyak sangat ya Allah, lama sangat dah panas ni. Hujan dah lama dah tak turun hujan, turunkanlah hujan ya Allah. Berdoa kepada Allah. Kemudian bertaubat, mengakulah yang selama ni kita ini adalah orang yang banyak melakukan kemaksiatan, kita banyak melakukan kezaliman, kita lalai, alpa, leko dan sebagainya. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Bila kita dah buat semua tu, insya-Allah permohonan kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi buat, sahabat buat, Allah turunkan hujan lepas tu. Kemudian merendah diri. Merendah diri masa tu jangan rasa ego lagi. Ego buang jauh-jauh masa tu. Dah ke dalam keadaan kita, di dalam keadaan ditimpa dengan kemarau yang panjang itu, jangan lagi ada ego. Nak sembahyang sunat istisqa pun nak kena ada hamparan permaidani merah untuk dia. Tak boleh masa tu. Dia nak kena merendah diri masa tu. Kemudian bertawassul dengan orang yang saleh dan yang bertakwa. Boleh ke bertawassul ni? Yang ni dah jadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan masyarakat, kan? Apa bukti boleh bertawassul? Hal ini berdasarkan hadis عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس عباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال fayusqawna. Ni hadis dia yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu an apabila berlaku kemarau. Anas cerita bila berlaku kemarau, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memohon hujan dengan perantaraan Abbas bin Abdul Muttalib dengan berkata, ya Allah, ni Sayyidina Umar berdoa. Bila hujan, bila kemarau panjangnya, Sayyidina Umar ni cerita di zaman ketiadaan Nabi lah, Nabi dah wafat, cerita masa ni. Sayyidina Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan Nabi kami, maka engkau menurunkan hujan ke atas kami. Perantara lah, kan? Perantara Nabi minta Nabi berdoa atau berdoa atas nama Nabi kepada Allah Ta'ala, bukan minta Nabi turunkan hujan. Nabi tak boleh turunkan hujan, kan? Orang-orang alim, warak, ulama besar, tok guru macam mana, dia tak boleh turunkan hujan. Dan turunkan hujan itu Allah Ta'ala, tapi barakah di atas keilmuan mereka. Macam Nabi dah tentulah, bukan saja setakat keilmuan, segala-galanya Nabi ni lebih pada seluruh makhluk yang ada atas muka bumi ni. Kata Sayyidina Umar, dulu kami bertawassul kepadamu dengan Nabi kami, maka engkau turunkan hujan ke atas kami. Dan sekarang, kata Sayyidina Umar, dan sekarang kami bertawassul pula kepadamu dengan bapa saudara Nabi kami, maka turunkanlah hujan ke atas kami. Anas berkata mereka pun diturunkan hujan. Nampak? Siapa dia? Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi lah, pak saudara sungguh-sungguh. Maknanya dari segi genetiknya, kenapa Sayyidina Umar sebut nama Abbas? Sebab dari segi genetiknya dia masih lagi darah Nabi tu kuat dalam tubuh Abbas. Abbas ini dua beradik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, walaupun mak lain-lain, kan? Bapa tetap sama. Jadi Sayyidina Umar bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Anas, lepas Sayyidina Umar minta doa dengan Allah macam tu, maka hujan pun turun. Nak bertawassul ni dengan orang-orang soleh. Nabi sebut kepada Sayyidina Umar dan para sahabat apa? Suruhlah minta siapa berdoa? Uwais Al-Qarni. Dalam sejarah kan Nabi sebut, Nabi tak pernah jumpa pun. Uwais duduk kat Yaman. Nabi tak pernah jumpa pun, sahabat tak pernah jumpa, tapi Nabi minta kepada Sayyidina Umar
mintalah Uwais Al-Qarni ini berdoa bagi pihak kamu, Allah akan makbulkan. Kita boleh tak bertawassul? Bolehlah. Tapi jangan sembarangan. Kami berdoa padamu ya Allah dengan berkat ustaz. Contoh kan, taubat lahum tak dapat. Kan, bukan boleh main macam tu. Ada orang-orang tertentu macam Sayyidina Umar disebut Abdullah ibnu Abbas, satu nama besar di dalam sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah jumpa ke tajuk tu yang Sayyidina Abbas bercakap di dalam perjanjian Aqabah Al-Kubra. Dia bagi warning kepada orang-orang Ansar, ni malam ni kamu bincang dengan anak buah aku ni, nak ambil anak buah aku ni pergi duduk dengan kamu, bukan pinjam-pinjam lagi, kamu nak bawa sungguh. Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib bagi warning dekat orang-orang Ansar, kalau ambil sekadar kamu nak peronyok dia, sekadar nak apa-apakan dia, tak payah, aku hidup lagi, aku boleh jaga anak buah aku ni walaupun aku belum Islam. Maknanya susuk tubuh yang juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam Abbas Abdul Muttalib, dia menyerahkan jiwa dan raganya kepada agama Allah, kepada perjuangan anak saudaranya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang macam nilah yang kita nak menjadi perantara untuk kita bermohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, sunat dibawa bersama-sama ke kawasan bersolat itu kanak-kanak. Jangan bongi kalau budak-budak nak datang. Kita kan, kau tahu sembahyang apa ni? Kau tahu sembahyang apa? Solat sunat istisqa. Kau pernah buat? Kalau budak tanya, cik tahu kau? Melopong menjawab kan. Cik dah berapa kali buat dah? Hari-hari kau? Kalau hari sah, cik tak betul orang kan. Jadi kalau budak-budak nak ikut, jangan dilarang. Sunat membawa bersama kanak-kanak, orang tua, bawa semua, bawa kanak-kanak, bawa orang tua dan binatang ternakan. Nampak tak? Dan bawa binatang ternakan, bawa kanak-kanak, bawa pergi ke padang. Kita nak buat, contohnya tahun ni kita nak buat di Padang, permainan Taman Dusun Setia. Contohnya bila berlaku kemarau kan, taman ni muat dalam 3-4 ribu orang lah contoh. Bawa anak, bawa cucu, bawa wan, bawa oyang, atuk, semua bawa. Orang tua. Sunat disebutkan, sunat bawa bersama-sama. Dan satu lagi sunat, bawa binatang ternakan. Kita di taman ni tak adalah binatang ternakan. Kalau ada kan, tak tahu pula kalau ada yang bela anaconda. Itu bukan binatang ternakan, itu musuh. Contohnya kalau di tanah Arab tu, kalau di sebelah tanah Arab kan dia orang selalu kemarau. Bila nak diumumkan oleh pemerintah, seluruh Yaman contohnya, esok buat sembahyang sunat istisqa, dia pergi, dia keluar pagi ni, yang polis pakai pakaian polis, yang tentera pakai tentera, bomba-bomba, yang peladang ni, peladang penternak dan nelayan ni, dia akan bawa binatang ternakan ni. Dia bawa segala unta, kambing, lembu, dia bawa ke tempat solat tu. Sebab apa binatang ni turut solat kan? Tak, binatang ni berzikir. Binatang tak solat kan, tapi dia ada zikir dia yang kita tak faham, hanya dia dan Allah Ta'ala kan. Apa? Ini adalah kerana bencana yang menimpa turut mengenai kesemua mereka. Bencana yang berlaku tu bukan kata kena dekat orang dewasa sahaja, orang tua pun kena, kanak-kanak pun kena, binatang ternakan pun kena. Kalau zaman kemarau ni, musim kemarau, semua makhluk yang ada atas muka bumi kenalah tempias kemarau tu. Bukan dia main pilih-pilih kan, binatang ternakan ke, binatang liar ke, jinak ke, semua kena bencana kemarau itu. Begitu juga ahli zimmah tidak wajar dihalang untuk turut hadir bersama. Siapa ahli zimmah? Macam faham kan? Bila faham tak payah kita huraikan. Kita pergi kepada tajuk bawah seterusnya. Doa untuk memohon hujan. Kita baca. Siapa dia ahli zimmah? Begitu juga ahli zimmah tidak wajar dihalang untuk hadir bersama.
zimah ini orang-orang kafir yang hidup bersama di dalam negara yang dipimpin oleh orang Islam dan dia membayar cukai. Ini ahli zimmah. Orang kafir dia duduk dalam negara Islam. Duduk kat tempat kita dan pemerintahnya adalah orang Islam. Kafir ni dia bayar cukai, kemudian dia hidup di dalam keadaan aman. Kan ada kafir. Golongan kafir yang disebut kafir ma'man, kan? Kafir yang hidup dalam keadaan aman. Kafir harbi, kafir zimmi, kafir ma'man. Ada berapa huraian lah, tu panjanglah kita nak huraikan. Ahli zimmah ini jangan kita halang dia. Tengok dia datang dengan pendek kan, dengan baju pagoda kita pun terdarah pula, kau ni datang apa kau nak buat, kau ni menghalang doa lagi, kau balik kau saipak kau lagi. Jangan macam tu, tak betul. Islam tak ajar kita begitu. Dia datang nak meraihkan kita punya solat itu. Bagi dia mungkin ada ritual-ritual tertentu kan, tapi tak payahlah dia buat kat situ, buat kat tempat dia lah. Kalau dia nak hadir bersama di padang itu, jangan kita halang, sebab mereka juga adalah orang yang terkesan dengan kemarau panjang yang melanda. Jadi biarlah dia. Baik, itu antara sunat-sunatnya. Kemudian apa dia doa? Doa untuk memohon hujan. Panjang doa ni kan. Apalah, saya pun tak hafal doa ni kan. So, adalah doa-doa hujan yang lain yang kita hafal yang agak pendek. Yang ni panjang. Dia bermula dengan Allahumma ja'alha suqya rahmah wala taj'alha suqya azab wala mahqin wala bala'in wala hadmin wala gharaqin Allahumma 'ala az-zarab wal akam wal manabit asy-syajari wa butun al-awdiyah Allahumma hawalaina wala 'alaina Allahumma asqina ghaitha mughitha hani'an mari'an. Sampai habis doa ni. Kita tengok sebelah sini panjang. Kita baca ni, tak payah hafal pun tak apa kan, bawa je lah teks kita baca doa ni. Ataupun tak apa kalau kita rasa nak baca Jawi, rasa macam lintang pukang kan, nak baca dalam bahasa Arab tu rasa macam tak berapa nak yakin sangat makhraj, sebutan, lantunan huruf, sifat huruf lintang pukang, baca yang Melayu. Boleh ke baca doa Melayu? Boleh kan, dah habis sembahyang tu kita berdoa, masing-masing berdoa. Cantiknya masing-masing berdoa. Ni asyik duk pasing kat imamnya, kita bila nak berdoa kan? Kita sama-sama berdoa. Apa dia doa? Kita tengok maksud dia. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat. Jadikanlah hujan itu rahmat. Jangan kita minta dengan Allah, turunkanlah hujan selebat-lebatnya ya Allah, biar banjir sombat bunyi kan. Biar hujan itu hujan yang membawa rahmat, bukan azab. Hujan yang turun tu hujan yang mendatangkan rahmat. Hujan rahmat, bukan hujan azab. Bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran dan bukan kebanjiran. Nampak? Ada hujan kadang-kadang kita tengok viral dalam Facebook ke dalam WhatsApp, hujan batu. Betul ke hujan batu tu? Kita tak pernah alami. Mungkin tuan-tuan ada yang pernah alami hujan batu tu. Tapi nampak besar lah kan? Nampak besar. Dia kena atap tu bunyi gurung degang bunyi tu. Rasanya kalau kita duduk bawah tu, hujan batu. Kita bukan nak hujan batu. Disebut dalam doa ni bukan hujan azab, bukan kemusnahan, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Turunkan semua ya Allah, daripada puncak gunung ke lembah-lembah ini, turunkanlah hujan ya Allah. Akhirikanlah kemarau yang panjang ini, bagilah kami rahmat di atas hujan itu. Minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Macam mana pula tu? Hujan di sekeliling kita turun kan, hujan sekeliling kita. Biasa kena faham macam itulah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kegetiran, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang turun lebat, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Jangan bila dah habis sembahyang sunat tu, habis je berdoa, masing-masing tengok ke langit, tak ada apa kan.
Imam ni entah apa dibaca entah kan. Kan dah jadi tak yakin orang berputus asa lah. Masa doa tu minta pada Allah, kami ni orang yang tak berputus asa ya Allah, kami ni hamba, kami tak berputus asa. Kalau tak tiba-tiba turun, Nabi memanglah tiba-tiba turun kan. Nabi orang macam mana, siapa kedudukan Nabi di sisi Allah Ta'ala kan. Habis datanglah awan mendung, yang saya dah sebut selalu, Masjid Ghamamah dekat Madinah tu kan. Sunat istisqa di situ. Habis je Nabi solat, habis tengah-tengah Nabi berdoa, Allah datangkan awan mendung, kemudian Madinah disirami dengan hujan rahmat yang menyegah semua penduduk Madinah pada ketika itu. Kita jangan doa harap macam tu. Terus hujan jangan, kita harap kepada Allah. Segerakanlah turun hujan ya Allah. Boleh jadi masa sedang kita solat hujan turun. Boleh jadi kita tengah berdoa hujan turun. Boleh jadi dah kita balik seminggu lepas tu hujan turun. Itu bila Allah nak makbulkan, itu bukan hak kita nak letak tarikh. Allah yang tahu kan bila yang sepatutnya. Tapi kita jangan jadi golongan yang berputus asa. Panjang ni doa ni. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu dan negara ini telah didatangi kesukaran, kesempitan hidup dan kelaparan. Kami tidak mengadu melainkan kepadamu. Negara kami ni sekarang ya Allah di dalam kesukaran. Sebab apa? Panas, kemarau, air tak ada, apa semua. Nak bekerja tak boleh, penyakit, wabak penyakit, begitu banyak sekali berlaku. Kemudian kelaparan, dah tak boleh kerja, lapar lah, tak ada benda nak makan kan. Kami tidak mengadu melainkan kepadamu. Mengadu ni, yang pertama nak mengadu kepada Allah, kemudian baru kepada manusia. Cuma mutaakhir ni dia jadi pelik. Mengadu kepada manusia, dah habis dah mengadu, keliling pinggang dah pergi cari semua orang untuk bantu, tak boleh juga bagi bantuan. Bersorahlah kepada Allah Ta'ala. Bersorah tu kemudian mengadu dulu dengan Allah Ta'ala, baru berusaha. Baru itu cara yang betul. Jangan riuh lintang pukang dengan manusia dulu, last sekali baru nak mengadu dengan Allah Ta'ala. Jangan begitu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanam-tanaman kami, banyakkanlah susu ternakan kami, turunkanlah kepada kami keberkatan dari langit, dan tumbuhkanlah bagi kami dari bumi tanam-tanaman yang berkat. Baca tak payah tunggu solat sunat istisqa, tak payah tunggu. Maknanya kita nak minta hujan, kita berlaku kemarau, tak ada cadangan untuk sembahyang sunat istisqa contohnya, kita berdoalah sendiri kepada Allah Ta'ala. Inilah antara doa yang kita bacakan. Minta Allah turunkan hujan dalam keadaan yang macam ni. Dalam keadaan yang aman, damai, penuh barakah, rahmah dan sebagainya. Kemudian, hindarkanlah bala bencana daripada kami yang tiada sesiapa yang boleh menghindarkannya selainmu. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu kerana sesungguhnya engkaulah maha pengampun. Maka turunkanlah hujan yang lebat ke atas kami. Nama lagi doa minta hujan. Jadi minta kepada Allah turunkanlah hujan yang lebat ke atas kami. Sekarang ni kita panas, minggu lepas panas sungguh kan, panas sangat-sangat. Sekarang sehari dua ni, 2-3 hari ni ada hujan, Alhamdulillah. Cuma bila hujan sikit-sikit tu kadang-kadang bila nak tidur dia bertambah panas kan, hujan sikit-sikit ni. Tak apalah, itu kejadian alam begitu. Cuma kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih lagi bumi Malaysia ini disirami hujan, Alhamdulillah kan. Jadi habis cerita bab sunat minta hujan. Kita nak pergi dah kepada tajuk yang terakhir. Tajuk yang terakhir dalam kitab ni. Lepas tu kalau kita nak pergi jilid 2 pun boleh, nak teruskan dalam bab solat yang kita bincang itu hari pun boleh, insya-Allah. Kita masuk kepada bab yang semua orang akan menempuh cerita ni. Cerita solat istisqa mungkin kita tak alami, tak pernah alami, dan mungkin takkan alami kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi ni tajuk yang kita nak baca ni semua orang akan alami. Sama ada dia tidak bersembahyang, yang pasti dia akan disembahyangkan. Kan? Dengar tu pun dah berdobar rasa kan. Ngori rasa kan. Sebab kita semua
menuju ke arah itu. Mati itu pasti. Sampai masanya kembali subhanahu wa ta'ala. Itulah pengakhiran sebuah kehidupan. Tajuk seterusnya jenazah. Tajuknya jenazah. Apa dia? Satu, mengingati mati. Itu dah. Sunat bagi setiap orang selalu mengingati mati, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru min zikri hadhimil ladzat." Itu Nabi sebut. Banyakkanlah mengingati menghancurkan kelazatan. Banyakkanlah mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan. Maksud perkara yang menghancurkan, perkara yang serta-merta memutuskan segala kelazatan, iaitu mati. Ceritalah hebat mana pun dunia ni, ceritalah indah macam mana pun kehidupan ini, sebutlah setinggi mana pun jawatan yang kita pegang, sebesar mana pun rumah yang kita ada, sebanyak mana kereta yang kita ada, apa juga cerita keindahan kehebatan dunia ini, ana yang punya, kan? Tetapi sedarlah hakikat dan kenyataannya, sesuatu yang pasti, sampai masanya semua yang lazat, yang enak, yang indah, yang sedap itu akan kita tinggalkan selama-lamanya. Iaitu apa? Apabila kita sudah pun berada di alam barzakh, iaitulah mati. Jadi Nabi kata, banyakkanlah kamu ingat perkara-perkara yang menghancurkan kelazatan. Hari ini semua seronok, kan? Dunia ini memang penuh dengan lambaian-lambaian indah. Dunia ini menjanjikan 1001 macam keseronokan. Kalau sesiapa yang alpa, sesiapa yang leka, sesiapa yang merasakan dunia ini adalah segala-galanya, tidak ada kehidupan selepas kematian, maka mereka adalah orang-orang yang rugi selama-lamanya. Sekarang Allah bagi peluang kita hidup, kita masih boleh berinteraksi, saya masih boleh bercakap, tuan-tuan masih boleh memandang, tuan-tuan masih boleh melangkahkan kaki datang ke surau sama macam saya. Tapi sampai saat dan ketikanya, bila hanya Allah yang tahu, kita akan bertemu dengan saat-saat kematian. Kerana kematian itu adalah syarat kepada sebuah kehidupan. Allah tak akan jadikan kita di atas muka bumi ini, Allah tak akan izinkan ibu kita melahirkan kita ke atas muka bumi ini, melainkan kita sudah memperakukan di depan Allah bahawa aku bersedia untuk mati, ya Allah. Bila kita dah mengaku dengan Allah ketika dalam rahim ibu yang kita bersedia untuk mati, maka di saat itulah Allah hidupkan kita, kerana lawan kepada kehidupan itu adalah kematian. Hari ini berapa orang meninggal? Pelakon kita, kan? Allah yarham Abu Bakar Juah, orang kampung saya, orang Taiping. Allah yarham Yusuf Kelana, yang gerak-gerak khas tu, kan? Kemudian bekas pengarah pelajaran Malaysia, Tan Sri Abdul Rahman Arsyad. Ni orang-orang hebat ni. Orang yang dikenali. Di mana mereka sekarang? Sudah pun kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan roh mereka ini dicucuri rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Kita macam mana? Kita juga akan pergi ke arah. Dulu-dulu petang-petang sebelum maghrib dia akan ada nasyid. Nasyidnya apa? Bila Izrail, kan? Bila Izrail. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nampak? Sodih, nampak? Tu sembahyang nyanyi bilang sodih. Dia ada yang moden sikit. Ni nasyid ni kebanyakannya semua daripada Indonesia, yang moden sikit. Umur ini tertentu tak dapat disambung. Sambunglah, tak dapat sambung. Mana umur ini tertentu tak dapat sambung. Semua kita akan menuju alam kematian. Itu adalah suatu realiti. Baik.
Sunat juga bersedia untuk mati dengan bertaubat serta berterusan taat kepada Allah sama ada masih remaja, dewasa atau telah usia, dan sama ada telah lanjut usia, dan sama ada ketika sihat atau sakit. Dalam semua keadaan sunat bagi kita untuk mengingati mati. Bila sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling bijak ya Rasulullah? Nabi kata apa? Orang yang paling bijak ialah orang yang selalu mengingati mati. Yang duk jadi manusia ni duk berebut itu, berebut ini, duk berlawan itu, berlawan ini, berhasad dengki tak habis-habis, sebab dia ingat dia akan hidup lama lagi. Kan? Ingat dia akan hidup lama lagi. Dia tak nampak bahawa kematian itu akan datang menjemput bila-bila masa sahaja. Satu hari berapa kali? 70 kali malaikat maut datang menziarah kita. Bukan menziarah surau. Malaikat maut datang menziarah kita one by one, face to face. 70 kali. Kalau saya datang surau ni sehari 70 kali, apa berlaku? Mamang makan penendang nak jawab kan? Sampai 70 kali kau nak datang ngajar sini, kau apa hal kan? Tapi malaikat maut Allah tugaskan, begitu dia pandang dia muka, tengok, oh belum lagi, tengok belum lagi. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ingatlah kematian sewaktu sihat, sewaktu sakit, sewaktu remaja, sewaktu tua, tak kira, sebab kematian itu dia akan datang bila-bila sahaja. Hal ini demikian kerana ajal seseorang hanya dalam pengetahuan Allah. Kenapa kita digalakkan, disuruh, ditekankan ingatkan mati? Kita tak tahu bila nak mati. Mati ini semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak tahu bila dia akan wafat, bila isteri akan wafat, bila anak-anak ni akan meninggal. Nabi sendiri pun tak tahu. Jadi kita, orang macam kita ni, lagilah tak tahu kan. Macam sahabat, macam para nabi, dia bayang-bayang tu dah ada, nampak itu Israel yang datang, ada bayang-bayangnya. Macam kita tak nampak kan. Yang kita dah nampak semua keseronokan dunia je lah kan. Tidak semestinya maut lebih hampir kepada orang tua daripada orang muda, atau lebih hampir kepada orang sakit daripada orang yang sihat. Orang tua tak semestinya mati dulu, dan orang muda tak semestinya hidup lama. Dalam keadaan sekarang ni kan, umur 10 tahun pergi cek ke hospital koncing mani kan, umur baru menginjak sekolah menengah cek speta darah tinggi. Nampak? Jadi macam mana nak ngobarkan orang tua pergi dulu? Jadi sekarang ni sakit tak semestinya meninggal. Macam saya cerita dulu kat kampung saya kan, dekat 10 tahun dia jaga isteri dia. Isteri dia paralyzed ni, suami misali ni, dia jaga isteri dia. Saya dah cerita dulu kan. Sekali orang kampung masjid umumkan hamba Allah ni meninggal. Jadi satu kampung terkejut. Salah ni, salah umum ni. Kan dia tu, bini yang sakit 10 tahun dekat dah. Sekali pergi cek dengan Pak Imam, dia yang meninggal dah. Bini ada tuan-tuan kat rumah dah. Nampak? Tak semestinya yang sakit itu mati dulu. Tak semestinya yang tua itu mati dulu daripada yang muda. Macam kita. Mungkin saya kemudian pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pergi dulu daripada saya. Kita tak tahu kan. Cokak botol bab nangkap bab tu kan. Bab mati cokak botol nangkap kan. Bab lain tuan tohok kan. Masing-masing tak nak mati. Yang bercakap lagi tak nak mati kan. Tapi mati itu adalah sesuatu. Kemungkinan seorang muda direnggut maut ketika dia tenggelam dalam mimpi remajanya. Dia masih masih nak belajar tentang kehidupan. Remaja kan, remaja ni bila dia meningkat remaja, baru dia nampak luasnya dunia ini. Betapa banyaknya kenikmatan dan keseronokan dunia. Baru nak mula melangkah, nak mengecapkan keindahan dunia, direnggut oleh kematian. Nampak?
Remaja, hari ni ramai remaja yang meninggal, macam-macam kes kan. Sakit satu hal, yang aksiden motor, macam-macam lah cerita remaja meninggal. Dan kemungkinan seorang yang telah lanjut usia terus hidup sedangkan dia menunggu mati dari hari ke hari. Ada yang sampai umur sebut nanti sensitif kan, dia tak boleh sebut umur ni, kita sebut 100 tahun lah kan, kita lepasi angka 90. Ada yang hidup 100 tahun masih lagi duk cerita pasal dunia kan. Umur 110 tahun masih lagi duk cerita pasal dunia. La ilaha illallah. Sedangkan sepatutnya dikala umur itu hari-hari untuk dia menghitung saat kematiannya. Sepatutnya begitulah. Tapi bila dia baca kitab ni, nampak ni kitab mengambarkan tak mesti yang tua tu mati dulu. Dan steady lah walaupun 100 lebih. Macam tu dia pegang lah yang tu sebab dia nak hidup lama, nak macam mana. Cuma cerita mati ni semua orang kena ingat sebab dia adalah sesuatu yang benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan benar berlaku. Saya mengajar banyak surau masjid kan. Banyak saya berhadapan dengan situasi ini. Pergi ke surau, mana-mana surau. Kadang dia hantar dalam WhatsApp kan, Ustaz Haji ni yang ni dah meninggal ni. Siang tadi baru ni lepas PKP saya pergi ke surau Al-Falah, dia seru. Bilal jumpa saya, Ustaz dia sebutlah Haji ni yang selalu duduk depan Ustaz ni kata, meninggal ni kata. Meninggal hari wukuf di Arafah, hari tu dia meninggal. Alhamdulillah, hari hebat kan. Dia suka duduk depan. Jadi tak ada masalah lah kalau tuan-tuan duduk belakang kan. Duduk jauh-jauh ni sebab duduk depan takut tu lah je lah. Jadi duduklah jauh-jauh. Saya tak marah sebab saya tahu risiko dia. Baik. Jadi bab mati ni kita bukan apa, saya baca kitab Sakaratul Maut tu, kalau saya serius nanti tuan-tuan jadi takut, minggu depan langsung tak. Jadi kita jangan serius sangat. Mengingati mati itu adalah sesuatu yang serius. Penyampaian jangan tegak sangat, nanti orang jadi takut kan. Jadi orang jadi takut, Ustaz ni cerita sama mati lah dah. Kita kena cerita kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Sama macam kuliah kita. Kita bermula dan sekarang kita berakhir. Nahas menimpa. Kan? Jadi kita kena berhenti sekarang, kita akan sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Aqul azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi